Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita membaca tasbih Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah Tanwir Al-Masalik. Mudah-mudahan Allah memberkati, merahmati dan menyayangi kita insya-Allah. Bismillah. Kita sambung muka surat 314. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 314. Wa idza jama'a ta'khiran lam yalzamhu illa an yanwiya qabla khuruji waqtil ula biqadri ma yas'u fi'luha annahu yu'akhiru liyajma' falau lam yanwihi athima wa kanat qada'an. Dan apabila seseorang ingin melakukan jamak ta'khir, tidak diwajibkan menyempurnakan syarat-syarat yang terkandung di dalam jamak takdim, melainkan hendaklah dia berniat menangguhkan solat pertama sebelum keluar waktu solat pertama dengan kadar yang muat untuk dia lakukan solat itu di hujung waktu. Dia mestilah berniat menangguhkan solat untuk dijamak takhir. Jika tidak diniatkan takhir, tidak diniatkan di dalam waktu solat pertama, maka berdosa dan solat itu menjadi solat qadha. Surat 314. Jadi jamak takhir ni syarat dia satu je. Kalau kita nak buat jamak takhir, tak banyak syarat. Jamak takdim kita tengok tu ada 4 syarat. Jamak takhir syarat dia satu je, berniat dalam waktu pertama
menangguhkan solat pertama ke dalam waktu kedua. Bila kita niat dalam waktu pertama. Maknanya kalau tak masuk waktu tu lagi tak boleh lah. Pukul 12.30 tak boleh niat lagi. Pukul 1 tak boleh lagi. 1.30 dah masuk Zuhur, kita niat aku tangguhkan Zuhur ini ke dalam waktu asar. Tu je lah syaratnya. Satu tu. Pukul 7 tak boleh niat lagi, 7 petang. 7 suku pun tak boleh niat lagi. Bila dah maghrib lah, tenggelam matahari, kita niat aku tangguhkan maghrib ni ke dalam waktu isyak. Syarat dia satu tu je. Berkenaan semayang mana dulu kemudian, tak apa. Dia fleksibel. Boleh semayang maghrib dulu, boleh semayang isyak dulu. Cuma tak. Tapi afdal semayang maghrib dulu. Kemudian berkenaan niat jamak dalam semayang, sunat. Niat jamak takhir dalam solat pertama. Tak niat pun tak apa. Kita dah niat dalam waktu pertama. Kemudian di sudut segera habis satu semayang, kita segera buat satu lagi pun tak wajib. Berlengah pun tak apa, boleh diceraikan. Cuma sunat kita segerakan. Beritahu dah kemarin kan. Beza jamak takhir dengan jamak taqdim. Jamak taqdim ada 4 syarat. Solat 3 atau 13. Jamak takhir satu je syarat. Berniat dalam waktu pertama untuk menangguhkan. Zuhur tu kita nak tangguh ke dalam asar. Maghrib dah masuk waktu maghrib, kita niat nak tangguhkan maghrib ke dalam waktu isyak. Kita boleh niat di awal waktu maghrib, kita boleh niat di tengah waktu maghrib, kita juga boleh niat di hujung. Tapi hujung ni janganlah seminit lagi nak isyak baru nak niat. 2 minit lagi nak isyak baru nak niat aku tangguhkan maghrib ke dalam isyak. Tak. Kita kalau hujung tu maksudnya hujung tu masih muat. Kalau nak sembahyang maghrib masih muat. Maghrib kan 3 rakaat. 3 rakaat ni biasa kita guna berapa minit? Katakan 3 rakaat kita guna dia 10 minit. Maka kita kena niat 10 minit sebelum habis waktu maghrib. 10 minit lagi nak habis waktu maghrib, kita niat, cantik. Tangguhkan. Kalau tinggal seminit 2 lagi nak isyak, seminit 2 lagi nak isyak, baru kita niat aku tangguhkan maghrib ni ke dalam waktu isyak, maka kita berdosa. Salat maghrib kita tu kita boleh buat jamak, tapi kita berdosa maghrib kita jadi qada. Lambat sangat nak niat. Niatlah di awal waktu maghrib atau di tengah waktu maghrib. Hujung-hujung jangan rapat sangat nak habis waktu maghrib baru nak niat. Dia jadi salat qada. Pasal apa? Pasal kalau kita semayang time tu pun tinggal seminit, mana nak sempat 3 rakaat seminit. Jadi niat di awal waktu maghrib atau di tengah waktu. Di hujung kalau kata berbaki 10 minit lagi nak isyak, tak apa. Kita kira sendiri dah. Kita biasa dah semayang 3 rakaat tu memakan masa berapa minit. Macam tu. Zuhur serupa juga, kita nak tangguhkan zuhur ke dalam waktu asar. Setelah masuk waktu zuhur, niat terus. Aku tangguhkan ini zuhur ke dalam waktu asar. Niat. Tengah waktu zuhur boleh niat. Hujung tengoklah. Zuhur kita buat 2 rakaat qasar kan. Qasar 2 rakaat makan masa berapa minit? Katalah 4 minit, 5 minit. Jadi kalau kita niat di hujung waktu zuhur, ada 5 minit lagi zuhur, kita niat aku tangguhkan zuhur ni ke dalam asar. Boleh. Kalau tinggal seminit lagi saja, zuhur hanya berbaki seminit, waktu tu baru terhegeh-hegeh nak niat aku tangguhkan zuhur ini ke dalam asar. Kita boleh buat jamak, kita boleh buat qasar pasal kita masih musafir. Tetapi status kita zuhur tu jadi qada dan kita berdosa kerana lambat sangat nak niat. Eloknya tengok jam, zuhur dah masuk, sama ada kita semayang jamak takdim ataupun kita tengok jam zuhur dah masuk, kita berniat aku tangguhkan zuhur ni ke dalam waktu asar. Itu syarat tu je, satu tu je syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir hanya satu. Wa yundabu tartib wal muwalat wa niyatul jam'i fil ula. Disunatkan tertib, tak wajib. Sunat tertib. Maknanya sunat tertib ni kalau buat jamak takhir maghrib isyak, kita nak sembahyang isyak dulu kan maghrib dulu. Selalu orang sembahyang isyak dulu kan. Dia pun buat 2 3, isyak 2,
Maghrib 3. Sebenarnya yang sunat tu ialah buat maghrib dulu. Jamak takdim wajib buat maghrib dulu. Jamak takhir sunat buat maghrib dulu. Maghrib dulu, kita selesai maghrib dulu baru buat isyak. Ni kita baca dalil Nabi buat macam tu. Nabi buat maghrib dulu. Kalau kita jadi imam, kita buat maghrib dulu. Jangan buat isyak lagi, buat maghrib dulu, dapat pahala sunat di situ. Sunat tertib, lagi sunat mualat, segera habis maghrib, terus cepat-cepat sembahyang isyak pula. Dan atah-atah ni semua sunat. Sunat tertib, sunat mualat dan sunat berniat jamak takhir di dalam solat yang pertama. Tiga-tiga ni sunat. Dia bukan syarat. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم متفق عليه. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila perlu bermusafir dengan segera, baginda akan menangguhkan maghrib ke dalam waktu isyak. Maknanya Nabi buat jamak takhir. Okey, Nabi buat jamak takhir ni macam mana cara dia? Nabi sembahyang maghrib dulu ke isyak dulu? Tengok. Baginda salat 3 rakaat. Maghrib dulu. Tidak lama selepas itu baginda mendirikan isyak 2 rakaat. 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak. Banyak orang tu buat terkalih, dia buat isyak dulu. Dia kata meraih waktu, tuan punya waktu. Boleh lah, boleh diterima. Tapi afdalnya kita ikut Nabi buat maghrib dulu. Ustaz, kalau qaryah kita kira kedudukan qaryah masjid, boleh tak? Iyalah, kita qaryah masjid yang orang lelaki sembahyang Jumaat itulah qaryah kita. Persempadanan dia. Tengok lagi dalil di bawah tentang Nabi sembahyang jamak takhir di Muzdalifah. Ni bagi orang buat haji faham lah. Muzdalifah. Arafah tu maghrib, tak main maghrib lagi, bergerak ke Muzdalifah, nanti tengah malam baru buat jamak takhir di Muzdalifah. Haji. Jamak takhir di Muzdalifah pun Nabi sembahyang maghrib dulu, lepas itu baru sembahyang isyak. Kita ikut Nabi lah macam ni lah, yang terbaiknya. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah wa kana idza kana bisy'bi nazala fabala thumma tawadda'a wa lam yusbigh al-wudu' faqultu as-salata ya Rasulullah فقال الصلاة أمامك فركبا فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب مغرب له ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. Artinya daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Hadis ni cerita dia bonceng ah. Dia bonceng Nabi. Duduk belakang bagi bonceng kan. Nabi naik unta, Nabi ajak dia dari Arafah ke Muzdalifah, Nabi ajak dia. Jom tumpah. Jom tumpah. Jadi dia pun naik belakang Nabi, peluk pinggang Nabi. Dia budak-budak, kanak-kanak. Syok no? Macam tu. Nabi ajak dia, jom. Nabi bawa dia dari Arafah ke Muzdalifah. Tu pendekatan Nabi lah. Nabi rapat dengan budak-budak macam tu. Budak-budak memang suka. Kalau kita ada motor, kita cikgu kan. Ajak anak murid kita, main nak di belanja makan air kacang. Tu pendidikan, tarbiyah. Sambil itu Nabi bagilah nasihat. Bagi nasihat. Nabi biasa bawa Sayyidina Abdullah bin Abbas belakang Nabi.
Sambil-sambil bawa, Nabi bagi nasihat. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai budak kecil yang kami sayangi, mahukah aku nak ajak kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Kau jaga hak-hak engkau dengan Allah, Allah jaga engkau. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kau jaga hak Allah, Allah memelihara kamu, kamu dapati Allah sentiasa dekat dengan kamu. Iza sa'alta fas'alillah, bila kamu nak minta pertolongan, minta ke Allah. Iza sta'anta fasta'in billah, bila minta perlindungan, minta lindung dengan Allah. Tu Nabi bagi. Masuk ke dalam hati mereka. Okey, dari Arafah ke Muzdalifah, Nabi bawa Sayyidina Usamah bin Zaid. Dari Muzdalifah ke Mina, nak melontar dari Muzdalifah ke Mina, Nabi bawa orang lain pula, bawa budak-budak juga. Tukarlah bawa orang lain pula. Dari Muzdalifah ke Mina ni, Nabi bawa Al-Fadl bin Abbas, kanak-kanak juga. Abang kepada Abdullah bin Abbas, Al-Fadl. Bawa. Kalau kita baca bab haji, dari Muzdalifah ke Mina bawa Al-Fadl. Al-Fadl ni dia handsome. Wasim, handsome. Bila dari Muzdalifah nak ke Mina ni, dia nampak orang perempuan. Orang perempuan kan tak boleh pakai purdah. Haji mana boleh pakai tutup muka. Dia duduk tengok satu macam orang perempuan duduk tengok dia. Dia handsome. Nabi kepok kepala dia, Nabi pulai kepala dia. Nabi tak cakap banyak, Nabi pulai kepala dia. Maksud Nabi, hey, jangan duduk tengok-tengok anak-anak darah tu. Ada adalah hadis diriwayatkan. Yang kita nak ambil ni, Nabi bawa orang. Bawa budak-budak. Kita kalau ada anak kecil bawa, naik basikal, suruh duduk belakang. Kat tempat duduk belakang bawa, seronok, peluk pinggang. Syok. Macam tu. Baik, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Maksudnya Rasulullah bawa aku belakang Rasulullah. Satu kenderaan, naik unta Nabi. Sehingga apabila sampai di satu cabang bukit, baginda sallallahu alaihi wasallam singgah di situ untuk membuang air kecil. Wanti sana, buang kecil. Tak ada tanda hal. Kemudian baginda berwuduk, tetapi tidak menyempurnakan wuduknya, yakni tidak berwuduk hingga selesai. Nabi ambil wuduk, kaki Nabi tak basuh. Wuduk mungkin air tak cukup ke apa, kaki Nabi tak basuh. Tak selesailah wuduk. Hadis ni nak bagi tahu wuduk, bila kita wuduk tak selesai, nanti kita boleh sambung di tempat yang lain. Wuduk dia bukan wajib mualat. Ni pelajaran dalam bab wuduk. Wuduk boleh kita basuh muka di Penang, kita basuh tangan sampai siku di Tapah, kita sapu kepala di KL, kita basuh kaki tahun lain pula boleh, selagi mana tak batal celah-celah tu, wuduk sah. Wuduk dia bukan wajib berturut-turut. Yang penting ikut tertib. Bukan wajib segera lepas muka tuai tangan, lepas tangan. Dia tak wajib macam tu. Cuma sunat lah tertib. Sebelum kering air di muka, kita basuh tangan sampai siku. Sebelum kering air tangan, kita dah sapu kepala. Sebelum kering air yang kita sapu di kepala, kita basuh kaki. Sunat mualat. Yang wajib turutan tertib. Boleh pisah-pisah. Belajar daripada mana? Daripada hadis ni lah. Rasulullah berhenti di satu tempat antara Arafah ke Muzdalifah, satu tempat. Nabi buang air, qada hajat. Lepas tu Nabi berwuduk. Wuduk Nabi tak sempurna, kaki tak basuh lagi. Bila Nabi akan basuh kaki? Di Muzdalifah. Mungkin 2 jam lagi sampai Muzdalifah, baru sambung basuh kaki. Tak apa. Macam tu lah mandi wajib pun. Tu yang ulama sebut furudul wudu. Ulama tak sebut arkanul wudu. Beza tak rukun dengan fardu. Sekali perhati sama, rukun mesti buat, fardu pun mesti buat. Rukun wajib kita buat, fardu pun wajib, tak ditinggal. Tapi kenapa ulama sebut furudul wudu? Salat disebut arkanus salah, rukun salat. Wudu disebut fardu salat. Penuh perhati, ada rahsia dia. Salat dia ikut turutan dan tak boleh selang.
Fatihah, rokok, mana boleh selang, tak boleh pergi minum kopi. Lepas Fatihah pergi minum kopi, betul main rokok. Lepas rokok pergi sepak-sepak bola, tidak, tak boleh. Macam tu. Wuduk boleh, kita basuh muka. Betul, dah agak pergi minum air, pergi tengok TV, Zat. Lagi main sambung balik, basuh tangan sampai siku. Jangan batal lah celah-celah tu. Jangan keluar angin lah. Okey. Apalah tu? Ngaji dah dalam bab taharah dulu. Beza istilah. Hukum tak beza tapi ada sikit perbezaannya. Rukun dia kena mualat. Tertib dan mualat. Kalau fardu, tertib saja pun tak apa dah. Tak mualat. Tak apa, boleh. Okey. Jadi Nabi sampai situ, Nabi berwuduk tapi tak selesai wuduk Nabi, tak habis, tak complete. Aku berkata, sudah masuk waktu solat maghrib, wahai Rasulullah. Maghrib dah ni. Baginda bersabda, solat di hadapan sana di Muzdalifah. Maksudnya Nabi kata, maghrib aku tak masuk yang ni. Aku nak sembahyang di hadapan sana di Muzdalifah. Maknanya takhir lah. Niat takhir maghrib ke dalam waktu isyak. Baginda menunggang kenderaannya sehingga sampai ke Muzdalifah. Sampailah. Baginda turun dari kenderaan dan berwuduk. Yakni menyambung wuduk. Basuh kaki, tak basuh tadi tu. Sengaja Nabi tak basuh kaki kerana nak ajar. Ataupun ayak tak cukup. Macam tu lah. Kalau sengaja pun tak apa. Untuk ajar. Ajak kata boleh. Wuduk boleh sambung-sambung. Tempat lain-lain tak apa. Kemudian diiqamatkan solat. Baginda mengimamkan solat maghrib. Nabi buat maghrib dulu. Jamak takhir Nabi buat apa? Maghrib dulu. Itu yang tepatnya. Itu yang kata yundabu. Disunatkan. Kita dahulukan maghrib. Walaupun waktu Aisyah, Nabi buat maghrib dulu. Hadis atas tadi pun Nabi buat maghrib dulu. Jadi kalau kita jadi imam, orang tanya kita nak sembahyang mana dulu ni? Pukul 11 malam. Kita kata sembahyang maghrib dulu. Kita buat maghrib 3 rakaat, lepas tu kita buat isya 2 rakaat. Macam tu. Kalau orang lain jadi imam, kita ikutlah imam. Imam tu kata nak buat isya dulu. Dia kan fleksibel. Kita buat isya dulu 2 rakaat isya, lepas tu baru kita buat maghrib. Tak apa, ikutlah, benda harus. Cuma kita bincang ni mana lebih afdal. Tu je, mana lebih afdal. Afdal ikut turutan waktu. Dia maghrib dulu, lepas tu baru isya, ikut turutan waktu. Bukan ikut turutan tuan punya waktu. Tuan punya waktu insya-Allah 11 malam. Okey, tak usah gaduh hal tu. Kalau kita jadi imam, kita buat cara yang kita mengaji. Cuma jangan i'tiqad. Orang setengah tu dia i'tiqad. I'tiqad macam mana? Dia kata 11 malam insya kena buat insya dulu. Kena buat insya dulu. Tu tak betul tu. Dia kena mengaji, dia faham mana dulu pun boleh. Dia pilih buat insya dulu. Tok guru dia kata buat insya dulu baru maghrib. Kita punya tok guru dengan dalil hadis semua, Nabi pun buat maghrib dulu, kita buat maghrib dulu, kita dapat afdaliyah, keafdalan. Banyak orang tak faham sebab saya biasa cerita sikit. Saya balik daripada Kuala Lumpur pergi ziarah ke ipak saya. Balik daripada Kuala Lumpur, saya singgah di mana? Bukit Gantang kalau tak silap. Bukit Gantang. Tu 11 malam. Ambil wuduk semua dengan anak saya 2 orang lelaki, ambil wuduk. Jadi saya nak sembahyang maghrib dulu lah. Ada orang nak ikut. Dia pun pakai jubah, pakai serban. Saya tak pakai jubah, saya pakai baju kemeja je. Dia nak ikut. Dia tanya. Dia kata, tuan nak sembahyang jamaah? Saya kata jamaah. Tapi saya bagi tahu dia, kita buat maghrib dulu. Sebab selalu orang dia buat isya dulu kena bagi tahu. Tak bagi tahu marah pula. Kita buat maghrib dulu 3 rakaat, lepas tu kita buat isya 2 rakaat. Saya beritahu. Dia satu macam punya, dia kata, sekarang ke 11 malam. Patut buat maghrib dulu. Saya kata tak apalah mana dulu. Tak apa, saya jenis buat maghrib dulu. Dia kata tak boleh, 11 malam Ustaz. 11 malam, waktu isya. Kena buat isya dulu. Sebab lah waktu isya 11 malam. Saya kata boleh je nak buat isya dulu. Tapi saya buat maghrib dulu 3. Lepas tu kita buat isya. Dia angkat tangan kat saya macam tu. Dia marah kot. Dia tepi dia mayang asyik. Jadi saya bawa cerita ni, cerita yang betul-betul terjadi. Saya tak marah dia marah saya.
Di situ kita boleh tengok pahaman orang, dia pun duk ingat kalau 11 malam jamak takhir. Jamak takhir dalam waktu Isya mesti buat Isya. Tu salah. I'tiqad yang tak betul. Duk dalam hati, duk faham kalau waktu tu waktu Isya kena buat Isya, wajib buat Isya dulu. Tak boleh kalih. Padahal kita buat terkalih ni lah yang terbaiknya sunat buat maghrib dulu. Sunat buat maghrib dulu. Aku tu imam, hang ikut aku lah. Kalau nak ikut, tak mau ikut pun sudah. Gaduh-gaduh buat apa kan? Faham tak? Dia tak mau ikut, dia angkat tangan satu macam punya, dia pergi sebelah, dia mayang sini. Tak apa, terpulang. Dia nak buat Isya dulu. Salah kan kita buat maghrib dulu? Tak salah, hak tu yang terbaik, hak tu yang afdal. Tak ngaji jadi gitu lah, no? Tak ngaji gitu. Kalau tuan-tuan jumpa dalam mana-mana tulisan, buku, kata buat Isya dulu, mana dia berpandangan, boleh, harus buat Isya dulu, buat maghrib dulu, harus. Kalau jumpa dalam buku yang kata buat maghrib dulu, yang tu afdal. Bukan wajib buat maghrib dulu dan bukan wajib buat Isya dulu. Afdal buat maghrib dulu baru buat Isya. Faham ke tak faham? Saya kalau jadi imam, saya buat maghrib dulu. Siapa nak jadi makmum, nak ikut, sila ikut. Tak mau ikut, sudah. Makmum kena ikut imam, mana boleh makmum duk paksa imam. Okey. Soalan lagi kita baca. Jadi jelas ada di situ. Nabi sembahyang maghrib dulu, kemudian diiqamatkan solat, baginda mengimamkan solat maghrib. Kemudian lepas sembahyang maghrib tu, kemudian setiap orang menarik unta masing-masing ke tempat berehat mereka. Setiap orang ada pacak kemah, dia pergi tambak unta dulu. Lepas sembahyang maghrib, pergi tambak unta, pergi masuk kemah sat, minum-minum air dulu. Di situ nak habaq kata tak wajib mualat. Maghrib sembahyang dah, Isya tak sembahyang lagi, perlu pergi heret unta, pergi tambak unta dulu. Lepas tu sekali dia bermain sekali lagi, barulah Nabi ajak ni pun sembahyang Isya. Tak wajib bersegera antara satu solat dengan satu solat. Pasal apa? Kita duk mengaji satu solat dengan satu solat kena cepat. Hak tu kita mengaji jamak takdim, jamak takhir, tak apa boleh pisah. Saya bisa cerita kan, dulu saya dari Ma'had Derang, Pokok Sena, Kedah, mengajak di Jelutuh kuliah maghrib dululah. Lepas tu saya tarik diri, tak larat, jom. Kadang saya naik jambatan, kadang saya naik feri, jauh, jam, berebut waktu. Bila saya sampai Jelutung tu, orang dah tolak meja kuliah dah. Saya tak main maghrib ni. Mereka tolak meja kuliah, saya masuk, mereka pun sila ustaz. Kita pun orang dah tunggu nak mengaji, kita terus duduk je lah. Tahiyatul masjid pun kadang tak ada nak buat. Maghrib memang tak semayang lagi pun. Duduk kita baca lah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ganti tahiyatul masjid. Tak apalah, maghrib tak semayang lagi. Apa nak payahnya, kita kan musafir, jarak yang jauh. Kita niat di hati, sebelum nak mula kuliah tu, niat di hati, ya Allah, aku tangguhkan maghribku ni ke dalam waktu Isya. Aku tangguhkan maghribku dalam waktu Isya. Bolehlah buat jemaah takhir kan, dah niat. Mengajak, habis mengajak Isya apa semua. Iqamah, semua Isya. Dia betul tak saya jadi imam? Nak elak pun tak boleh. Selalunya ustaz yang kuliah ni bila orang suruh jadi imam, jadilah. Mungkin imam pun tak ada ke apa kan, dia pun suruh kita jadi imam. Kuliah bulanan dulu, bulanan. Saya naik kereta pun Toyota putih hak lama. Teruk juga. Itu cerita dulu. Saya jadi imam Isya, maghrib tak sembahyang lagi, boleh ke sembahyang Isya dulu? Boleh aja mak takhir sembahyang Isya dulu, boleh. Sekali main maghrib. Berkurang afdal lah. Saya main Isya dulu jadi imam pula. Saya buat tamam lah, dah belakang saya semua sembahyang 4. Saya buat 4 juga, tak mau bagi celah. Boleh saja kalau saya nak sembahyang Isya 2 rakaat, boleh. Tak maulah, takut lagi ada orang tak faham, kita sembahyang Isya 4. Orang belakang kita pun 4. Selesai sembahyang Isya, saya tak kalut terus sembahyang maghrib sebab jamak takhir ni dia boleh direnggangkan kan. Jadi lepas sembahyang Isya saya wirid dulu. Wirid apa semua. Saya tak main maghrib ni, saya wirid. Tak wirid saya orang kata Wahabi pula. Orang kan nak faham kita. Kata saya sembahyang Isya, lepas tu saya bergegas bangkit bangun. Orang kata apa ni Wahabi tak wirid ni. Tak apa, biar pi ni pun tak tahu, kita wirid.
Habis wirid baca doa. Apa semua habis. Salam apa semua tu. Baru saya sembahyang maghrib. Isu dia, saya sembahyang isya dulu baru sembahyang maghrib. Boleh. Saya sembahyang isya, lepas tu saya wirid. Lepas tu saya sembahyang maghrib. Renggang. Boleh sebab jamak takhir. Yang penting niat. Kita nak mengajak di meja kuliah tu, kita niat ni waktu maghrib, aku tak sembahyang maghrib lagi, aku tangguhkan maghrib ni dalam waktu isya. Tu je syarat dia. Jamak takhir satu syarat dia. Dapat no? Okey. Tengok soalan Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Sakinah Mustafa. Ustaz, ada orang dia balik kampung 7 hari. Bukan tempat mustautin dan mukim. Balik kampung 7 hari. Kampung tu dia akan macam tu, bukan mustautin sana. 3 hari dia jamak. Hari ke-4 sampai 7 solat tamam. Oh tak boleh tu. Dah tahu kita nak pergi situ, nak duduk 7 hari. 7 hari tu kalau tolak hari sampai dengan hari meninggalkan kampung tu, cuba tolak lah hari sampai dengan hari nak meninggalkan kampung tu. 5 hari tu. Elok sampai situ saja. Tak boleh dah buat jamak qasar. Jangan hari pertama, kedua, ketiga tu buat jamak qasar. Hari keempat baru mayang biasa. Tak boleh. Salah. Duk buat 20 tahun dah. Qadha balik. Kena qadha balik. Dah tahu tu. La ibrata bizzan. Dulu dia duk sangka kata boleh. Tak terpakai sangkaan tu. La ibrata bizzan al-bayini khata'uh. Yang telah nyata kata kita silap. Salah sangka. Bila kita salah dalam bab ni, kita kena qadha balik. Bila kita kongsi apa ni? Saya tak nampak lah. Cara yang Ustaz jelaskan dalam kelas, dia kata ada khilaf. Khilaf tak mana pula dah. Yang membenarkan jamak lebih dari 3 hari. Walaupun masa bertolak sudah jelas berapa hari nak balik kampung, 7 hari. Soalan pertama, adakah perkara yang berkaitan dengan solat jamak dan qasar ini sesuatu yang qat'i? Oh, qat'i, zanni. Ini masalah usul fiqh. Kita tak payah dah terlibat. Qat'i dia ada dalil. Dalil ni adakah ulama semua sepakat cara nak faham dia ataupun berlaku khilaf? Kalau sepakat macam qul huwallahu ahad tu qat'i lah. Mazhab apa pun katakan olehmu Allah Esa. Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada perbuatan dibahas. Itu qat'i, ayat qat'i. Ada ayat yang ulama ni nampak macam ni, ulama ni nampak macam ni, ulama ni nampak umum, ulama ni nampak khusus. Itu zanni. Jadi kita tak payah dah terlibat dalam bab tu. Macam zina, itu jelas semua mazhab haram. Minum arak, semua mazhab haram. Itu qat'i. Qat'i zanni ni masalah usul fiqh. Kita tak payah terlibat. Cara memahami dalil. Adakah semua ulama fahamnya cara satu je ataupun ada sedikit perbezaan-perbezaan? Tu. Jadi orang awam tak payah duduk terlibat qat'i zanni. Kita mazhab Syafi'i bila kita merancang nak pergi satu tempat lebih daripada 3 hari, maknanya 4 hari ke atas, sampai saja di tempat tu tidak ada lagi qasar jamak. Pegang tu je lah. Kalau mazhab lain ada khilaf apa tak payah dah. Kalau asatizah yang bidang tu kita bolehlah berbincang, kita bolehlah muzakarah lagi kan. Orang awam tak boleh fatwa rasmi dalam mazhab Syafi'i dia nak pergi tahun tu nak duduk 7 hari, tahu dah sesampainya di situ tidak ada lagi qasar jamak. Adakah kita dibenarkan mengikut pandangan mazhab selain daripada pandangan mazhab Syafi'i dalam hal yang berkaitan dengan jamak dan qasar ni? Kalau kita mengaji sungguh-sungguh tak apa, kemudian bukan mencari mudah, tatabbu'ul rukhas. Tatabbu'ul rukhas, cari hak mana mudah. Mazhab ni nampak mudah sikit, mazhab ni payah. Dia tak boleh tu. Dia kena mengaji, faham dan tengok dalil mana yang kuat, ikut. Macam tu. Tapi kita tak bagi kepada orang awam lah benda-benda macam ni. Dia bukan mengaji, dia dah cuma dapat info, baca dalam Facebook, baca dalam internet kan, dapat tahu ada mazhab lain boleh 7 hari kan, dia terus ikut. Tak boleh. Tak boleh. Sekadar info tak boleh. Kena mengaji detail. Apa syaratnya, apa rukunnya, apa dalilnya, baru boleh taklid dalam tajuk tersebut.
Saya nak bagi contoh, korban baru ni, kalau kita sekadar baca-baca, kita akan jumpa info mazhab Imam Hasan Al-Basri membenarkan korban ayam. Tu info, maklumat kasar, nak panggil. Imam Hasan Al-Basri kata boleh korban ayam. Dia buat main satu hadis, siapa tak mampu korban kambing, lembu, unta, korban ayam. Sekurang-kurangnya korban lah juga korban ayam. Bolehkah kita buat korban ayam? Soalannya, tak boleh. Sebab mazhab Imam Hasan Al-Basri itu tak sampai kat kita, tak sampai buku kitab dia. Anak-anak murid dia tak khidmat, tak rajin menulis. Bila tak menulis ni, pupus mazhab Hasan Al-Basri. Tuan-tuan sekadar dapat tahu, saya kata ada ulama memfatwakan boleh korban ayam. Tuan-tuan dengar takat tu je. Tuan-tuan terus pergi sembelih ayam, buat korban ayam. Tak boleh. Kita kena tahu ayam apa. Ayam kampung ke? Ayam sam-sam ke? Ayam daging ke? Ayam hutan ke? Ayam yang nak dikorbankan tu jantan ke betina? Ayam yang nak dikorban tu umur dia berapa? Syurut, syarat-syarat ayam tu ayam apa? Ataupun dia sebut ayam tapi dia maksudkan binatang lain. Lafaz ayam maksud lain. Ayam serama, ayam apa lagi macam-macam ayam. Ayam ada lagu dulu kan, ayam bermacam-macam ayam. Betul Jalil Hamid kata. Ayam ada macam-macam. Dengan main-main ayam saja pun. Oh, takak dengar. Oh, boleh oh. Aku tak mampu nak sembelih korban lembu. Nak masuk sebahagian ayam bayam. Dia sembelih ayam kampung. Betul ke ayam kampung yang dimaksudkan? Tak tahu. Dia tanya kita pula, ayam apa ustaz? Mana saya tahu? Ustaz jadi ustaz pun tak tahu lah. Mana kita nak tahu? Kita nak pergi cari murajaah kitab mana? Kitab fiqh mazhab Hasan Al-Basri. Tak sampai kat kita. Bila tak rajin menulis, memang dia akan pupus ilmu. Tu pentingnya menulis. Mazhab Syafi'i alhamdulillah ramai penulis-penulis dia. Imam Nawawi bawah-bawah ni lagi, ya Allah, khidmat. Tak pupus lah. Mazhab kan ada 4-nya. Dulu berlambak banyak lagi mazhab. Mazhab Auza'i, mazhab apa lagi kan. Tapi dia dah peredaran masa lama-lama habis gitu. Orang tak beramal. Takat tahu-tahu gitulah. Boleh habaq lah ada agak mazhab boleh sembelih ayam. Kalau orang tanya kita ayam apa ustaz? Tak tahu. Kena ikhlas eh. Kita pula kena pesan hampa jangan duk beramal, hampa ambil tahu info tambahannya. Macam tu. Jadi kalau nak ikut mazhab lain, bukan saya kata tak boleh. Mazhab yang 4 ni memang ada kitab-kitab dia. Pi pesta kitab di Mesir ke, di Syria ke, orang jual kitab. Orang tu tulis. Kitab-kitab hak payah dipermudahkan. Kitab-kitab hak lama ditahqiq, diedit, dibuat dalil, buat baris. Nak bagi khidmat, nak bagi orang boleh baca. Tapi kena mengaji lah. Kalau kita nak taklid mazhab Hanafi, mazhab Maliki pun bukan takat tahu atau boleh. Oh boleh. Ada mazhab kata tak apa 7 hari pun boleh. Boleh tu macam mana? Mazhab apa yang kata boleh? Apa dalilnya? Ikut mazhab sendirilah. Mazhab sendiri pun longgak lagi. Perketat mazhab sendiri dulu. Taklid ni dia ada orang-orang dia. Orang yang takhasus bidang syariah, bidang fiqh. Dia memang minat. Dia mengkaji, dia belajar. Tak apalah. Tok-tok guru, baba-baba, pensyarah-pensyarah. Tak apalah, kita orang awal ikut mazhab sendiri dah lah. Nak ajak pun payah mazhab lain. Mazhab sendiri pun tak habis lagi. Baik. Buat jamak takhir. Jadi nasihat kepada orang yang kata tu, macam tadi itulah, buat contoh ayam. Korban ayam. Okey, soalan daripada Abang Faidrus. Buat jamak takhir, masuk waktu maghrib, kita berniat untuk tangguhkan solat maghrib ke dalam waktu isya nanti. Dan bila azan isya, kita nak buat jamak takhir, kita nak solat maghrib tu, nak niat apa sebelum takbiratul ihram? Niat bukan sebelum takbiratul ihram, niat dalam takbir serentak. Sebelum tu kita baca lafaz niat. Kita sembahyang maghrib biasa, niat solat fardu maghrib. Maghrib tak boleh niat qasar, maghrib tak boleh qasar. Solat fardu maghrib, solat maghrib. Dalam solat maghrib tu sunat kita niatkan jamak takhir. Kalau tak niat jamak takhir pun tak apa. Sebab tadi kita dah berniat untuk tangguhkan maghrib ke dalam isya.
Kita dah niat dah dalam waktu maghrib. Solat fardu maghrib. Cukup. Imam, makmum. Solat maghrib 3 rakaat. Habis sembahyang maghrib. Bangun sembahyang isya pula. Solat fardu isya qasar. Jamak takhir tak wajib kita niat dalam solat kedua. Kita sunat niat dalam solat pertama. Okey, macam itulah. Dan waktu isya pula kita nak niat macam mana? Niat solat fardu isya qasar. Macam tu je lah. Kita nak niat macam mana? Bukan sebelum kita nak niat macam mana dalam takbiratul ihram. Niat dia mesti serentak dengan Allahu Akbar. Hak sebelum tu hanya bacaan, talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Hak tu bukan niat lagi. Niat waktu ni Allah hati. Waktu kita dua adalah satu. Sebut Allah, Allahu Akbar, hati berniat. Macam tu. Muqaranah. Serentak. Tak boleh sebelum bukan niat. Kalau dah Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar pun bukan niat. Niat mesti serentak dengan perbuatan. Kalau orang tu dia silap pi tambah qasar ketika niat jamak solat maghrib, adakah perlu ulang niat semula? Oh, dia niat solat fardu maghrib qasar. Tu saya tak tahulah. Dia pi niat qasar, sah ada niat dia. Saya situ akan jadi pertentangan bila niat qasar. Qasar tu pendek, tapi dia buat 3 juga. Dia bukan boleh pergi pendek maghrib. Niat lain, buat lain. Itu saya tak tahulah, kena tengok dulu lah. Tak usahlah duk niat macam tu. Niat solat fardu maghrib. Cukup, full stop. Niat solat fardu maghrib. Tengah-tengah duk sembahyang maghrib tu niat jamak takhir. Tengah duk sembahyang maghrib tu niat jamak takhir. Kalau tak niat jamak takhir pun tak apa, sebab kita dah niat dah dalam waktu maghrib, aku tangguhkan maghrib ke dalam isyak. Okey? Hak kena niat jamak takdim kena niat. Kita solat fardu maghrib, cukup. Solat fardu maghrib imam, solat fardu maghrib makmum. Tengah duduk sembahyang maghrib tu, ketika berdiri ke, ketika rokok ke, ketika baca Fatihah ke, surah ke, hatta ketika duduk tahiyat akhir pun boleh, lagi tak bagi salam, kita niat jamak takdim. Jamak takdim kena niat dalam solat maghrib. Jamak takdim kena niat dalam solat zuhur. Adapun solat jamak takhir, tak wajib niat jamak takhir dalam solat maghrib dan tak wajib niat jamak takhir dalam solat zuhur. Kerana dia niat dalam waktu zuhur dan waktu maghrib, bukan niat dalam solat. Faham Ustaz? Selama ni duk ikut niat yang panjang tu Ustaz. Nasib baik masuk kelas ni, tidak jam. Macam tu lah. Senang je niat solat pertama tu. Niat qasar kena dalam takbir lah. Kalau niat jamak dalam solat, bukan dalam takbir. Cuma kena tengok juga jamak takdim ke takhir. Jamak takdim wajib diniatkan dalam solat zuhur. Kalau tak niat kita tak boleh sembahyang asar lagi. Zuhur kita sah dah, asar tak boleh buat. Tunggu waktu asar masuk. Itu syaratnya. Jamak takhir tak wajib niat dalam solat. Kemudian jamak kerana hujan. Ini pun kita biasa cerita dah. Orang yang nak pergi sembahyang berjemaah, tak ada kenderaan berbumbung, kereta, van tak ada, dia cuma kayuh basikal atau jalan kaki atau naik motor. 3 golongan ni kalau pergi juga lokuah, basah, lencun. Dia tak payah pergi. Dia dah siap dah nak pergi sembahyang maghrib, hujan lebat. Ni orang yang rajin berjemaah, merpati masjid. Dia boleh masuk rumah, sembahyang maghrib 3 rakaat, niat jamak takdim. Lepas tu kalau hujan duk lebat lagi, terus sembahyang isya. Isya kena buat 4 lah, tak ada qasar. 3 maghrib, 4 isya. Jamak takdim dalam waktu maghrib kerana hujan. Dan kerana hujan itu menghalangnya daripada pergi sembahyang berjamaah. Dia memang teringin nak pergi sembahyang jemaah. Kalau dia memang hati dia nak sembahyang, kalau hatinya memang nak sembahyang maghrib di rumah, lepas tu hujan bila kita tak boleh buat jamaah lah. Maghrib dalam waktu maghrib, insya-Allah waktu insya. Kemudian kalau kita ada kereta, hujan lebat apa masalahnya? Kereta kita ada, tak boleh juga. Hak ni jenis orang tak ada kereta atau kereta dia rosak, dia jenis kalau dia pi mesti dia basah. Bukan maghrib saja, zuhur pun serupa. Kalau hujan dalam waktu zuhur lebat, menghalangnya daripada pi masjid yang jauh, dia boleh sembahyang zuhur 4 rakaat, niat jamak takdim. Kalau hujan duk lebat lagi, terus sembahyang asar 4 rakaat.
4 zuhur, 4 asar. Syarat dia ada hujan dalam sembahyang zuhur, syaratnya dia sempat takbiratul ihram dalam sembahyang asar. Dan takbiratul ihram tak pada asar. Allahu akbar sembahyang asar. Hujan pun berhenti, berhenti, pihak nak berhenti aku dah takbir dah, terus je. Petang lagi tak payah sembahyang asar dah sembahyang siap-siap asar dengan zuhur di rumah sendiri. Pasal apa? Kena faham masalah dia nak pergi berjemaah, dia nak naik motor, hujan. Dia keluar dah sikit hujan, dia U-turn balik rumah. Ataupun dia tak nak keluar lagi hujan, Allah akbar hujan. Dah. Dia jadi tu. Kalau ada kereta, ambil kunci kereta lah, pergi ya. Apa masalah kita? Tak ada kereta rosak. Allah bagi kepada orang yang ingin berjamaah di masjid yang agak jauh. Kalau dia pergi nanti dia basah, ada kesusahan di situ, special untuk dia. Boleh buat zuhur 4, asar 4. Jamak tamam, bukan jamak qasar. Maghrib 3, isya 4. Jamak tamam. Kerana hujan. Al-jam'u lil matar. Jamak ketika hujan. Atau kerana hujan. Wa yajuzu lil muqim. Tak syarat musafir pun. Wa yajuzu lil muqim. Muqim ke mustautin ke boleh. Al-jam'u taqdiman li matarin yabullu thawb. Bisyart ay yaqsida jama'atan fi masjidin ba'idin. وأن يوجد المطر عند افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. Harus bagi orang yang muqim untuk melakukan jamak takdim apabila hujan lebat yang membasahkan pakaian. Di bawah ada dalil tu. Nabi biasa sembahyang di Madinah 7 rakaat. 7 rakaat ni mana maghrib 3, isya 4, 7. Berapa? 4, 5 dan 7 betul? Lepas tu Nabi sembahyang zuhur asar 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Sab'an 7 wa thamaniyan 8. 8 tu 4 zuhur 4, asar 4. والمغرب والعشاء. قال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى وعند مسلم في غير خوف ولا سفر متفق عليه. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi SAW salat di Madinah bukan musafir 7 dan 8 rakaat, iaitu salat zuhur dan asar 8 rakaat, maghrib dan isya 7 rakaat. Ayyub salah seorang perawi hadis bertanya Ibnu Abbas kemungkinan pada malam yang hujan lebat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab boleh jadi. Dalam riwayat Imam Muslim, solat jamak itu bukan kerana peperangan dan bukan kerana musafir. Kerana hujan lah. Kerana apa lagi kan? Dengan syarat hendaklah dia berniat ingin solat berjamaah di masjid yang jauh dan hujan itu ada pada ketika dia memulakan solat yang pertama, dia takbiratul ihram. Solat pertama, zuhur, ada hujan. Selesai dari solat pertama, waktu dia duduk bagi salam, dia duduk tengah bagi salam, kiri kanan tu pun hujan duduk lebat. Dan ketika memulakan solat kedua, takbiratul ihram solat kedua, lain tak syarat. Takbiratul ihram solat pertama hujan lebat, lepas tu hujan pun berhenti. Time dia bagi salam hujan perang lebat dah. Hujan ni dia tak menentu kan. Time dia nak bagi salam hujan lebat, cantik, dia pun tunggu saat hujan lebat, dia pun bagi salam. Dia bangkit cepat-cepat, dia takbiratul ihram sembahyang asar. Lepas tu hujan pun berhenti. Berhenti pi. Janji, aku mula sembahyang zuhur, takbiratul ihram zuhur, hujan lebat. Aku bagi salam zuhur, hujan lebat. Aku takbiratul ihram asar, hujan duk ada. Cantik. 3 ni sebagai syarat. Hujan lebat pada takbiratul ihram zuhur, hujan lebat pada salam zuhur, hujan lebat pada takbir asar. 3 ni je. Celah-celah tu dia nak berhenti, dia nak seriat kan, dia punya pasal. Allah atok. Jadi kita niat di hati jamak takdim. Kalau kata hujan tu berhenti, tak boleh lah sembahyang asar. Zuhur kita sah dah, asar tak boleh. Kalau ada hujan, time kita bagi salam, time kita takbiratul ihram, bolehlah kita buat asar tu siap-siap. Nanti petang orang azan asar, kita kena sembahyang lain tak? Macam kita belajar lah. Bila sah jamak takdim, tak wajib kita ulang asar. Tak wajib dah. Dalam musafir pun serupa kan. Kita dah buat jamak takdim zuhur asar, nanti asar tak payah ulang. Kita buat jamak takdim maghrib isya, nanti isya tak payah ulang. Pakat-pakat faham macam tu lah.
Ni paling Ustaz Anas pakat qada cara ni. Allah apa dia ni? Qada apa? Qada hak jenis pi kursus 7 hari tu kah? Pi kursus 7 hari. Saya biasa pi kursus bahasa Arab. Macam tu lah manusia kan. Tahu dah 7 hari. Tolak check in check out 5 hari. Tapi ada juga orang yang buat jamak. Saya biasa kursus bahasa Arab di Perai, anjuran Saudi, kerajaan Arab Saudi. Saya duduk dengan 3 orang satu bilik tu, 4 orang kot, 4 orang ustaz lah. Saya baru habis Mahad Dirang waktu tu. Kita tak ustaz lagi, ni pun ustaz. Bila semayang, ni pun buat jamak qasar. Saya kata tak boleh. Ni pun kata tak apa, 3 hari pertama boleh buat jamak qasar. Dia berkata 3 hari pertama boleh buat jamak qasar, ambil pergi kat Nepal lah. Tak boleh. Itulah orang salah faham, tak mengaji berkitab. Dengar saja tak boleh. Dia kena mengaji. Ustaz Lutfi Hadi kata waktu tak hujan tak pergi jemaah. Hari hujan nak buat jamak. Gimana tu? Dia bukan syarat dia ni mesti istiqamah berjemaah, tak syarat pun. Ulama tak sebut dia istiqamah hari-hari berjemaah. Tak. Hari tu dia memang siap nak pergi berjemaah, hujan turun. Allahu Akbar. Time aku nak pi ni hujan turun pula dah. Kerana niat dia yang ikhlas nak pi, dia boleh buat jemaah. Boleh buat jemaah. Tak syarat, setengah orang dia tambah sendiri. Dia kata kalau dia ni istiqamah hari-hari pi berjemaah, lepas tu hari tu hujan, dia pandai reka sendiri taswir masalah tu. Ulama tak syarat pun kata dia ni mesti istiqamah hari-hari. Ada hari dia pi, ada hari dia tak pi. Hari ni dia nak pi. Kemarin dia tak pi, hari ni dia nak pi. Siap semua, butang baju ku mana apa. Duk cari butang baju kan. Butang baju ku mana apa, duk siap lah nak pi. Kelok-kelok, hujan. Baik tak rosak. Nak naik motor, tak boleh. Allah, duk tunggu hujan lembab. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah bagilah hujan ni jadi hujan yang bermanfaat. Jangan banjir sudah. Masuk rumah balik dah hujan. Kotak kain kita, basah baju kita. Masuk rumah balik, empat sejadah. Bayang maghrib. Bayang jamak takdim sekali ni insya. Sekali insya tak payah duduk bayang dah. Lega. Nanti azan insya kita makan kacang. Jamak kita buatlah apa-apa kerja kita. Tak payah bayang. Aku bayang dah tadi. Macam tu. Jamak hujan ni jamak tamam ke Ustaz? Ya, jamak tamam kerana kita tidak musafir. Jangan tambah-tambah syarat sendiri. Syarat istiqamah berjemaah, tak miss 40 hari, tak pernah tinggal jemaah. Itu tajuk lain. Hak tu orang yang berjemaah 40 hari, tak pernah terlepas takbiratul ihram dengan imam, tu bab lain. Yang tu bab ada jaminan syurga untuk dia. Jangan pergi rawit masuk bab jamak ni. Ulama tak buat syarat, tak ada syarat kata kena istiqamah. Kemarin hang tak pergi masjid, hari ni hang nak pergi masjid, lepas tu hujan hang tak boleh, pasal hang tak istiqamah jemaah. Jangan tambah sendiri nah. Jangan tambah. Benda boleh kita kata boleh. Wa yushtaratu ma'a dhalika ma taqaddam, dan disyaratkan juga segala syarat yang terdapat dalam tajuk jamak takdim. Tengok balik jamak takdim. Niat jamak dalam waktu pertama, dalam solat pertama niat jamak takdim, kemudian habis sembahyang maghrib kena cepat-cepat sembahyang asar, kemudian jangan songsang, jangan buat asar dulu, kena buat maghrib dulu, kena buat zuhur dulu baru asar. Tartib, mualat, niat fi salatil ula, semua tu kena ikut balik. Sekiranya hujan berhenti selepas selesai menunaikan kedua-dua solat, atau hujan berhenti ketika dia sedang solat yang kedua, maka kedua-dua solat itu sudah sah. Madata ala sihah. Solat zuhur sah, solat asar sah. Maksudnya nanti bila azan asar, tak payahlah dia ulang. Sembahyang asar tu tak perlu diulang. Wala yajuzul jama' bil matari ta'khiran, dan tidak sah melakukan jamak takhir kerana hujan. Hujan ni dia khas untuk jamak takdimnya. Jangan kata dah hujan aku tangguhkan zuhur ni ke dalam waktu asar. Zuhur ni hujan lebat aku tangguhkan. Tak boleh. Tak sembahyang jamak takdim. Babu salatil khauf, bab salat dalam ketakutan. Ni sembahyang dalam peperangan. Mengaji bila takut nanti jadi peperangan ke apa kan. Apabila berlaku peperangan yang diharuskan, yakni diizinkan pada syarak. Ke-8 lah.
Jadi kita berhenti takat ni dulu. Petang ni kita sambung salatu al-khawf ataupun dinamakan salatu syiddatil khawf. Ketika bersangatan takut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah terangkan hati kami binuri hidayatik, dengan cahaya hidayahmu, kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dah plastik dengan